Okey, kita sambung lagi mengenai penurunan dan tindak balas pengoksidaan. Seperti mana saya telah ceritakan pada sebelum ini, sekiranya nombor pengoksidaan tu dia bertambah daripada 2 dia jadi 3. Jadi adalah tindak balas pengoksidaan. Sekiranya nombor pengoksidaan ni dia berubah daripada banyak ni menjadi sikit, jadi kita anggap dia adalah tindak balas penurunan. Okey, jadi nombor pengoksidaan ferrum bertambah daripada 2 kepada 3. Ion ferrum F2 tu, ferrum 2 tu, ferrum 2+ membebaskan elektron menghasilkan ferron 3+. Jadi di sini elektron kan sifat dia negatif. Jadi bila mana dibuang negatif, jadi terlebihnya proton bila mana dia okey, ferrum 2 ni dia kekurangan 2 elektron. Bila mana dia buang 1 elektron lagi, jadi dia akan jadi terlebihnya proton tu jadi 3. Jadi sebab itulah dia jadi ferrum 3. Okey. Kalau penurunan pula 3 kepada 2 maksudnya apa? Dia menerima elektron. Kamu bayangkan 3 ni, 3 ferrum ni 3, maksudnya dia terlebihnya proton tu 3. Jadi elektron telah dilepaskan sebanyak 3 unit. Jadi dari 3 kepada 2, maksudnya ferrum 3 ni dia terima elektron masuk ke dia. Dia terima elektron. Bila mana dia terima elektron, dia jadi menurunlah daripada 3 kepada 2+. Itu cara untuk menerangkan bagaimana dia menerima dan melepaskan elektron. Okey, jadi untuk lebih jelas, kita tengok tulisan sikit, kita tengok lukis sikit. Bila mana ni adalah satu atom. Kamu kena ingat dalam atom ni dia ada nukleus. Dalam nukleus ni dia ada proton dan dia ada neutron. Dan kat luar ni adalah elektron. Sekarang ni yang kita cerita yang dia terima elektron ataupun dia lepaskan elektron tu, kan? Kita cerita pasal elektron ni, yang ni. Elektron yang ini. Okey, kamu bayangkan, proton dengan elektron ni dia mesti kena sama bilangan dia. Let's say saya cerita pada kamu ni, ferrum ni yang mana dia punya ferrum tu, dia punya elektron dia berapa? Kamu kena tengok kat belakang apa dia punya jadual. Ferrum ni ferrum Fe. Kita lukis sikit mengenai sesuatu atom tu. Macam mana kita nak terangkan dia? Kalau elektron tu dilepaskan, macam mana dia positif, macam mana dia negatif. Kalau kamu ingat balik, ni atom, satu atom. Dalam atom tu, dia kena ada nukleus. Ni nukleus. Dalam ni nukleus. Nukleus ni dalam dia ada proton dan dia ada neutron. Dan di luar ni, petala ni adanya elektron. Elektron ni, bilangan elektron dia kena sama dengan proton. Kalau proton tu 5, maka elektron pun akan jadi 5 juga. Dia sama. Kalau neutron ni, dia tak samalah dengan bilangan yang lain-lain. Yang ni, yang pentingnya proton ni yang kamu kena ingat, dia akan sama dengan elektron. Contoh kalau lah kat luar ni contoh, saya cakap contoh ada 5 elektron. Jadi P ni sama dengan 5, proton sama dengan 5, elektron pun sama dengan 5. Dalam satu tindak balas, elektron tu dikeluarkan. Elektron ni dikeluarkan, dia derma. Bila dia derma ke yang lain pula, unsur yang lain pula, atom yang lain pula. Bila mana dia derma, berapa sini? Proton ni dia tetap akan jadi 5. Tapi elektron dia sudah pun menjadi 4.
Jadi berapa yang dia terlebih? Proton lebih berapa? Proton ni lebih 1. Bila mana proton ni lebih 1, maksudnya kita terangkan di sini dia adalah positif 1. Dia adalah positif 1. Sebab apa? Charge proton tu, charge proton ni adalah positif, elektron ni negatif. Dari segi charge dia. Jadi charge dia adalah, charge untuk atom ni adalah positif 1. Okey, jadi bila mana saya cakap tadi ferrum 2 kepada ferrum 3. Apa maksudnya ni? Maksudnya dia ni telah derma. Dia derma, buangkan elektron 1. Dia buang elektron 1. Jadi charge dia ni akan bertambah menjadi ferrum 3+. Okey, kalau saya kata penurunan ni maksudnya dia terima elektron. Bila mana dia terima elektron, jadi charge dia tambahkan lagi charge negatif dia. Dia tambah lagi charge negatif dia. Jadi negatif tu bertambah, tolaklah ni, 3 tolak 1, dia jadi balik 2+. Okey, jadi pengetahuan kita mengenai elektron tu yang dipindahkan tu, jadi pada situ kita akan dapat tengok bagaimana tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya dapat dibuat. Okey, penyesaran logam ni dilakukan dengan meletakkan satu logam ke dalam larutan garam logam lain. Okey, sebenarnya inilah kamu tengok ni logam zinc, kita masukkan dalam kuprum 2 nitrat. Ini larutan garam logam yang lain lah. Okey, logam yang lebih elektropositif berupaya menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, jadi yang logam yang lebih elektropositif ni, dia akan sesarkan logam yang kurang elektropositif. Maksudnya apa? Logam ni, zinc ni, dia akan mendermakan elektron kepada ion kuprum ni. Bila mana dia bagilah dia punya elektron dia kepada zinc, kepada kuprum. Bila mana dia jadi dia bagi elektron dia kepada kuprum. Kuprum ni daripada 2+, daripada 2+, maksudnya apa? Di sini dia kurang elektron kan. Zinc ni akan bagi elektron kepada kuprum. Dia bagi elektron pada kuprum, menyebabkan ion kuprum ni membentuk logam kuprum. Jadi dia termendak, dia membentuk logam kuprum. Membentuk pepejal kuprum. Sedangkan dia bermula dengan, dia adalah larutan. Dia adalah dalam bentuk ion. Kamu kena faham situ. Dia dalam eksperimen ni, kuprum ni adalah dalam bentuk ion pada mulanya. Dia adalah bentuk ion. Tapi disebabkan adanya zinc ni dia lebih elektropositif. Maksudnya dia akan sedekahkan, dia akan dermakan elektron dia kepada kuprum ni. Bila mana dia bagi pada kuprum ni sebenarnya bermula daripada bentuk ion. Dia terima elektron, menyebabkan dia membentuk kuprum pepejal. Logam ataupun pepejal kuprum. Okey, jadi yang dimaksudkan dengan elektropositif, maksudnya kebolehan sesuatu atom ni untuk dia derma elektron. Dia derma elektron. Jadi antara zinc dengan kuprum. Zinc ni dia lebih elektropositif. Maksudnya dia lebih elektropositif ni, dia lagi berupaya untuk menderma elektron. Itu maksud elektropositif. Dia lebih berupaya untuk menderma elektron. Jadi bila mana elektron tu didermakan, kuprum ni asalnya adalah ion, dia terima elektron, dia bila mana elektron dia sudah lengkap kan, dia maksudnya dari segi protonnya cukup,
sama dengan elektronnya, maka dia bukan lagi ion, dia adalah pepejal logam. Kan? Dia adalah satu atom yang lengkap dan dia berupa sebagai pepejal kuprum. Okey, kamu tengok pemerhatian dia, warna biru larutan kuprum nitrat semakin pudar. Sebab apa? Sebab kuprum ni, yang ni, dia yang memberi warna biru. Dia yang beri warna biru, tapi disebabkan dia dah terima ion, dia dah terima elektron, dan ion kuprum ni dia berkurangan. Bila mana ion kuprum tu berkurangan, sebab itulah warna biru tu akan berkurangan, akan jadi pudar. Okey, pepejal perang terenap. Apakah pepejal perang tu? Pepejal perang itulah pepejal kuprum. Kan? Sekarang ni ion kuprum dah bertukar menjadi pepejal kuprum dan dia terenap ke bawah. Itulah kuprum yang terbentuk. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Jadi dia bukan lagi ion kuprum, dia adalah atom kuprum. Sebab apa? Sudah lengkap. Dia lengkap, protonnya sama dengan elektronnya. Okey, dia adalah atom kuprum. Okey, ion kuprum 2 diturunkan. Okey, maksud diturunkan di sini adalah dalam tindak balas redox tu dia menerima elektron. Okey, lagi. Okey, kepingan zinc pula apa yang jadi? Semakin nipis. Kenapa dia semakin nipis? Sebab dia yang derma elektron. Bila mana dia derma elektron, maka atomnya akan membentuk ion. Kan? Atomnya dah jadi ion. Sebab apa? Dia dah tak lengkap. Elektronnya sudah pun diberi kepada kuprum. Okey, jadi nak menjawab kenapa zinc ni semakin nipis. Sebab apa? Dia dah membentuk ion. Kan? Bermula dia adalah atom zinc tu. Kan? Atom zinc. Sekarang ni zinc ni lah yang mana menderma elektron kepada kuprum. Jadi bermula dia adalah atom yang lengkap, cukup proton dan elektronnya dah cukup, tapi dia derma elektron. Bila mana dia derma elektron, dia akan jadi zinc 2+. Maksudnya dia dah derma 2 elektron. Maka terlebihlah proton. Charge dia proton ni lebih 2. Sebab itulah 2+. Jadi bila mana dia dah bagi elektron, dia akan membentuk ion zinc. Okey, atom zinc mengion lalu membentuk ion zinc. Atom zinc Zn tu membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion zinc. Maka zinc itulah dioksidakan. Kenapa kita kata dia dioksidakan? Sebab dialah yang menderma elektron. Bila dia derma elektron, kamu akan dapati dia punya charge dia bertambah. Daripada tak ada charge Zn sahaja kepada 2 charge, 2+. Dan nombor pengoksidaan dia bertambah. Okey, jadi di sini saya harap kamu memahamilah bagaimana sesuatu logam tu dapat disesarkan. Maksud disesarkan tu kita dapat enapkan dia. Kan? Di sini logam apa yang kita dapat enapkan dia? Kita dapat enapkan kuprum tu. Kan? Dia membentuk atom kuprum. Kita dapatlah daripada kuprum yang ion kuprum tu kepada atom kuprum. Okey, bila mana saya suruh kamu buat setengah persamaan, maka diharapkan kamu dapat menulislah bagaimana persamaan ion itu berlaku. Persamaan peroksidaan tu macam mana berlaku. Peroksidaan ni yang mana berlaku pada zinc. Zinc ni dia apa jadi? Bermula dengan pepejal, dia telah menderma elektron. Jadi dia akan jadi Zn zinc 2+ tambah 2 elektron. Jadi di sini adalah dia telah bebaskan sebanyak 2 unit elektron. Okey. Setengah persamaan untuk penurunan pula kuprum, iaitu bermula dengan 2 kuprum 2+, maksud sini dia kurang elektron. Kemudian dalam tindak balas ni dia tambah 2 elektron, dia menerima 2 elektron, maka dia membentuk atom kuprum. Dia membentuk atom kuprum. Jadi di sini kita fahami bahawa dia telah menerima elektron. Okey, kalau persamaan ion pula, okey, Zn persamaan ionnya Zn tambah dengan kuprum 2+ yang mana bermula tadi
kuprum ni adalah dalam bentuk larutan, kan? Okey, sama dengan Zn ataupun zinc 2+. Di sini kita tahu bahawa zinc ni telah pun menderma sebanyak 2 elektron, kan, kepada kuprum. Dan di akhir sekali kita dapat tengok terbentuknya pepejal kuprum. Itu persamaan ion dia macam ni. Okey, bagaimana pula dengan persamaan kimia? Bermula dengan zinc, kan, dan dia tambahkan dalam kuprum nitrat. Ni kuprum nitrat, kuprum 2 nitrat. Okey, dia membentuk Zn ataupun zinc nitrat. And kenapa sini ada 2 sini? Ini menunjukkan Zn ni 2+. Kalau kamu ingat lagi lah, Zn ni 2+. Jadi dia punya 2 ni turun dapat ke nitrat ni, kan? Itu Zn NO3. Ni minus, ni 2+. Jadi kita buat macam tu. Jadi Zn NO3 kurungan 2. Sebab apa? Zinc, 2 daripada zinc ni turun pergi ke nitrat. Okey. Kemudian dapat tambahkan dengan kuprum. Sebab apa? Kuprum tu membentuk atom. Di akhir sekali dalam tindak balas tu, kuprum membentuk atom. Okey, di sini diterangkan keelektropositifan tu maksudnya kecenderungan sesuatu atom tu untuk dia derma elektron ataupun dia bebaskan elektron untuk membentuk kation. Kation ni 2+, mana charge dia adalah plus tu lah, charge dia positif, kation. Okey, siri elektrokimia ialah satu siri logam yang disusun mengikut tertib keupayaan elektrod piawai. Okey, yang mana kita tengok elektron, yang mana E kosong tu dari paling negatif ke elektronegatifan dia ni ke elektronegatifan, dari paling negatif kepada paling positif. Maksudnya dari paling menerima elektron kepada paling menderma elektron. Okey, logam yang lebih elektropositif adalah ejen penurunan. Ialah sebab dia telah memberi elektron. Okey, dia telah elektropositif ni maknanya dia telah derma elektron lah, kan? Dia telah derma elektron. Penurunan lebih kuat. Okey, dia adalah ejen penurunan. Dia ejen penurunan lebih kuat kerana nilai kerana dia punya elektropositif tu lebih negatif. Dia punya nilai dia tu, nilai E dia ni, dia lebih negatif. Maka lebih mudah melepaskan elektron. Dia lebih mudah dia nak bagi elektron, kan? Okey, rajah 1/9 menunjukkan siri elektrokimia, iaitu sebahagian siri keupayaan elektrod piawai. Kenapa kita panggil elektrod? Sebab apa? Yang ni, semua-semua ni kita nak pilih dia nanti untuk buat elektrolisis. Nanti kita akan tengok untuk bab seterusnya lah, kan? Itu kamu tengok ni ion logam ni. Okey, ni kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Di mana daripada sini ke bawah, kan? Maksudnya kebolehan dia ni untuk melepaskan elektron semakin meningkat. Kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Ni ke atas ni semakin kuat untuk dia menerima elektron. Ni terima. Ini semakin dia nak derma, kan? Derma elektron. Maksudnya ni kurang, turun-turun, ini paling tinggi untuk menderma elektron. Ni ke sini, ini paling tinggi untuk terima elektron. Okey, okey, kita tengok keelektropositifan ni maksudnya apa dia? Kecenderungan sesuatu atom tu untuk bebaskan elektron. Dan apa dia? Bila mana dia dah bebas, dia akan membentuk kation. Kation tu maksudnya charge dia adalah positif. Okey, siri elektrokimia ialah satu siri logam yang disusun mengikut tertib keupayaan elektrod piawai. Ni E tu, elektrod piawai tu, dari paling negatif kepada paling positif.
Dari paling negatif dia turun kepada paling positif. Okey, logam yang lebih elektropositif ialah ejen penurunan. Dia ejen penurunan, maksudnya dia mengalami dia menyebabkan penurunan tu berlaku. Kan? Dia menyebabkan penurunan tu berlaku. Mana dia lebih kuat nilai elektrod piawainya. Kan? Kerana nilai elektrod piawainya itu lebih negatif, maka lebih mudah dia melepaskan elektron. Jadi kamu tengok yang atas ni, rujuk yang atas ni Rajah 1.9 tu, siri elektrokimia, iaitu sebahagian daripada siri keupayaan elektrod piawai. Okey, baca penerangan ni. Okey, logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Jadi kamu tengok ni, yang ni maksudnya dia lagi mudah melepaskan elektron. Dia lagi mudah untuk melepaskan elektron. Okey. Tindak balas yang berlaku melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Okey, semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah atom logam itu melepaskan elektron. Jadi semakin dia elektropositif, dia semakin mudahlah lepaskan elektron. Okey, logam yang berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia merupakan ejen penurunan yang kuat. Kan? Dia adalah ejen penurunan. Kan? Dia adalah ejen penurunan yang kuat. Kan? Okey. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan sesuatu ion logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion logam itu menerima elektron. Jadi dia duduk sini, semakin mudah dia nak terima elektron. Jadi dia adalah elektropositif yang rendah lah berbanding ni. Elektropositif dia lebih kuat, kan? Dia mudah derma. Okay, ion logam yang berada di bahagian bawah dari siri elektrokimia merupakan ejen pengoksidaan yang kuat. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Dia yang menyebabkan pengoksidaan tu berlaku, kan? Okey, kita berbalik kepada eksperimen yang asal yang tadi yang kamu tengok ni, yang ni. Zinc ni melepaskan elektron dan elektron tu diberi kepada kuprum, ion kuprum. Jadi ini saya nak jelaskan di sini pula. Kamu nampak tak kedudukan zinc di mana? Zinc di sini. Ni zinc. Mana kuprum? Kuprum di sini. Jadi apabila mana ini terjadi, maka zinc ni dia lebih elektropositif. Kan lagi atas dia lagi elektropositif. Jadi zinc ni dia boleh bagi ion kepada kuprum. Okey, timbul satu persoalan dalam buku kamu ni. Okey, apakah yang dapat diperhatikan apabila kepingan kuprum? Kuprum di sini. Dimasukkan dalam tabung uji yang berisi larutan magnesium sulfat. Kamu tengok pula magnesium berada di atas. Jadi di sini kamu rasa bolehkah penyesaran berlaku? Jawapannya ialah tak boleh. Sebab apa? Sebab magnesium lebih elektropositif. Jadi kalau kamu nak sesarkan magnesium ni, kamu kena letak yang lebih elektropositif daripada magnesium ni. Sama ada kamu boleh ambil yang atas ni, yang K ni, ataupun kalsium ni, ataupun natrium ni, kan? Kalium, kalsium ataupun natrium. Kamu boleh pilih yang atas daripada dia. Kalau kamu ambil yang dari bawah dia, macam mana dia nak bagi elektron tu kepada larutan magnesium ni, kan? Dia tak boleh. Jadi penyesaran tidak akan berlaku. Okey, dengan menggunakan logam yang sesuai, bolehkah anda menerangkan tindak balas redox untuk argentum, penyesaran argentum? Jadi kamu tengok dalam ni, argentum ni dia berada paling bawah sekali. Jadi kalau gitu tak adalah. Bukan, sebenarnya ada. Kamu kena tengok muka surat seterusnya. Memang dalam muka surat seterusnya, bawah kepada argentum tu ada yang lain-lain lah, kan? Tapi yang saya cakap tadi lah, kalau macam argentum ni dia berada kat bawah, jadi kamu boleh pilih lah, logam-logam yang di atasnya untuk melakukan penyesaran argentum daripada larutan garamnya. Kamu boleh pilih yang atas-atas ni, kan? Pilih yang atas-atas ni.
Macam itulah penerangannya lah.